Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang sudi klik video ni. Apapun, selamat Hari Raya. Wah, Nina rasa macam dah lama gila Nina tak buat video kan untuk korang. Itulah disebabkan nak dapatkan mood untuk bercerita tu. Jadi Nina terpaksa ambil masa untuk rehatkan diri, untuk ambil mood balik supaya Nina bersemangat untuk cerita dekat korang. Jadi hari ni memang Nina dah tak sabar lagi nak kongsikan cerita yang menarik dengan korang. Macam yang korang tengok dekat thumbnail Nina tadi kan. Jadi hari ni korang mesti dah tahu Nina nak cerita tentang apa, iaitu tentang seorang penyanyi rapper. Kalau sebut je nama Tupac ni kan, orang tahu yang dia ni adalah penyanyi rapper yang terkenal pada zaman kegemilangan dia. Jadi dia ni famous di antara tahun 1980-an, 90-an macam tu. Even sekarang ni pun lagu dia masih lagi didengar dan masih diidolakan. Apa yang Nina nak cerita hari ni bukan sekadar kisah hidup dia je, tapi semasa di tengah gilang gemilang, saat berada di puncak kejayaan dia, dia telah dibunuh. Seram kan? Banyak kes-kes yang terjadi dekat artis luar negara yang kes macam ni, ada konspirasi di sebalik kematian diorang. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni, so without wasting any time, let's get started. Tupac Shakur, ataupun dia ada nama penuh dia sendiri, iaitu Tupac Amaru Shakur. Jadi dia telah dilahirkan di Brooklyn, Amerika pada 16 Jun tahun 1971. Walaupun sekarang ni dah tahun 2023, masih ramai yang mengaku Tupac ni merupakan rapper yang terhebat sepanjang zaman. Jadi kiranya dia ni adalah legend lah. Dia juga telah dijadikan idola dan juga inspirasi untuk pemuzik moden pada masa tu. Macam biasalah, Nina akan kenalkan dekat korang dulu siapa Tupac ni sebelum kita masuk step yang lebih serius. So Tupac ni telah dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, which is ibu kandung dia lah, yang bernama Afeni. Lepas tu mak dia pun telah berkahwin dengan lelaki lain dan diorang tinggal di apartmen je. Kehidupan diorang pada masa tu tak adalah sesenang mana, cuma cukup-cukup makan je. Walaupun family Tupac ni susah, tapi dia tetap mendapat pendidikan formal di sekolah seni. So dekat sekolah seni ni lah dia mula belajar mengarang dan juga menulis puisi. Mak dan ayah tiri Tupac ni dikatakan telah join satu grup yang dikenali sebagai Black Panther. Jadi tujuan kumpulan ni dibangunkan ataupun diorang punya misi lah kan, dikatakan memperjuang hak-hak orang yang berkulit gelap dekat Amerika. Kita tahulah kan, orang Amerika dulu ni kan, diorang ni punya sifat rasis tu sangatlah kuat terhadap orang yang berkulit gelap. Bagi diorang, orang yang berkulit putih ni kan, dia punya kasta tu lagi tinggi berbanding orang yang berkulit gelap. Sebab tu kalau kita baca balik kan sejarah-sejarah orang ni kan, banyak orang yang berkulit gelap ni dijadikan mangsa ataupun dijadikan kambing hitam. Walaupun orang tu tak bersalah, tapi tetap dinyatakan salah sebabnya warna kulit. So tak lama lepas tu, ayah tiri Tupac ni kena tangkap dengan polis. So dikatakan sejak daripada kejadian tu lah Tupac ni mula benci dengan polis. Bukan tu je, sebenarnya mak dia ni juga terlibat dengan benda-benda yang terlarang macam dadah. So disebabkan family dia pun dah ada masalah, family broken lah orang katakan, ayah kena tangkap, lepas tu mak dia pun ada masalah yang terlibat dengan benda-benda terlarang ni. Jadi Tupac ni pun telah membawa diri dia ke California dan dia pindah ke sana seorang diri, ditinggalkan family dia. So dia pindah ke California ni untuk memulakan hidup dia yang baru, nak lupakan apa yang terjadi dalam hidup dia. Masa ni lah Tupac telah menjadi seorang penari dan juga penyanyi latar untuk company yang dikenali sebagai Digital Underground. Sejak dari itulah Tupac ni mula dikenali, nama dia makin disebut-sebut sehingga menjadikan dia terkenal dan akhirnya Tupac telah mengeluarkan lagu sendiri. Tapi sayangnya semasa dia tengah top, nama dia disebut-sebut, kerjaya dia habis macam tu je guys. Kiranya dia meletup tu tak lama pun, dalam 5 tahun macam tu je dia telah dibunuh. Dia mula terkenal sekitar tahun 1991 dan telah meninggal pada tahun 1996. So kiranya waktu dia shine bright like a diamond in the sky tu kan singkat sangat. Kebanyakan lagu-lagu yang dikeluarkan oleh Tupac ni kan, semuanya macam ada kaitan dengan isu-isu yang sensitif. Contohnya macam kisah benar lah yang pernah terjadi dekat Amerika, antaranya budak-budak yang menjadi mangsa rakus lelaki dan kisah gelap sesebuah tempat ataupun sesebuah kejadian. Kiranya Tupac ni adalah orang yang berani pada masa tu mengangkat isu-isu yang sensitif ni jadikan sebuah lagu. Tapi bukan semua lagu dia pasal kisah-kisah gelap ni je. Dia ada juga keluarkan lagu yang memartabatkan golongan wanita. Ramai orang suka dengan lagu-lagu dia ni sebab lagu dia lebih berkisah tentang kehidupan yang realiti, kehidupan yang sebenar. So kalau kita sebagai pendengar pun, kalau kita dengar lagu tu kan berkaitan dengan diri kita, of course kita akan suka kan. So itu apa yang dirasai oleh peminat Tupac. Nak pula pendengar-pendengar Tupac ni adalah datang daripada golongan yang berkulit gelap. Semasa nama Tupac ni tengah naik, dia telah dituduh membunuh 2 orang polis pada Oktober tahun 1993 semasa diorang ni tengah bergaduh. Polis ni pula adalah orang yang berkulit putih. Jadi benda ni memang jadi isu yang besar sangat pada masa tu. Dikatakan Tupac ni telah tembak 2 orang polis tadi untuk mempertahankan diri dia sebabnya 2 orang polis tu tengah mabuk pada masa tu. Tapi ada yang kata Tupac ni sebenarnya tak bersalah pun. Yalah, bila melibatkan 2 warna kulit yang berbeza, jadi benda tu kalau kau tak bersalah, even kau duduk kat situ tengok pun, kau mungkin akan disabitkan juga. Sebab apa? Sebabnya
berkulit hitam. Pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1993 tadi, Tupac dituduh atas kesalahan merogol pula guys. Mangsanya adalah Ayanna Jackson yang berusia 19 tahun dan kemudian Tupac telah dipenjarakan. Sekali lagi dikatakan Tupac memang tak buat pun dan dia tak bersalah. Jadi kiranya macam fitnah lah. Pada masa ni penerbit Death Row Record telah offer dekat Tupac untuk menjamin dia sebanyak 1.4 juta dolar. Tapi ada satu syarat yang penerbit ni offer, iaitu Tupac kena menjadi artis di bawah company tadi dan Tupac pun setuju. Dikatakan sejak dia join bawah Death Row ni kan, lagu-lagu yang dikeluarkan semuanya ada unsur-unsur ganas dan berunsur ugutan. Pada 30 November tahun 1994, semasa Tupac ni kan tengah settle album dia yang ketiga dekat studio, tiba-tiba ada dua orang lelaki yang bersenjata datang dekat situ dan telah mengugut Tupac untuk serahkan harta benda dia. So pada masa tu adalah pergaduhan, pergelutan macam tu, and then Tupac ni kena tembak. Tapi Tupac sempat dibawa ke hospital dan dirawat, lepas tu dia sembuh. Ramai yang percaya kejadian tu sebenarnya bukan sengaja, tapi sebenarnya telah dirancang oleh seseorang. 2 tahun kemudian, iaitu pada 7 September tahun 1996, Tupac ni baru je lepas tengok pertunjukan tinju yang dimainkan oleh Mike Tyson dan juga Bruce Seldon di Las Vegas. So masa dalam kereta dekat traffic light ni kan, Tupac telah ditembak sebanyak 12 kali, tapi 4 peluru je yang terkena Tupac. 2 kena dada, 1 paha dan 1 lagi lengan dia. Kemudian Tupac pun telah dikejarkan ke hospital dan pada masa dekat hospital tu kan, doktor kata okey, dia ni macam dah ada possibility untuk sembuh dan keadaan dia semakin membaik. Tapi itulah orang kata ajal tu tak pernah lambat ataupun tak pernah cepat walaupun sesaat. Pada 13 September akhirnya Tupac pun telah meninggal. Selama bertahun-tahun kes ni terjadikan, polis tak pernah dapat tangkap siapakah pelakunya dan kenapa diorang target Tupac. Dan kes ni pun even pada tahun 2023 sebenarnya masih lagi menjadi tanda tanya dan kes ni tak pernah selesai. Tak ada siapa pun yang berani buka mulut diorang. Even pada masa tu ada saksi yang melihat kejadian. Diorang macam cuba sembunyikan sesuatu ataupun melindungi sesuatu. Salah satu teori famous tentang kematian Tupac yang ramai orang percaya adalah diorang percaya yang Tupac ni dihapuskan oleh orang-orang kerajaan. Sebabnya family dia kan pernah terlibat dengan Black Panther. So dia macam okay, kita hapuskan dia juga macam tu. Lagipun Tupac ni kan mengeluarkan lagu-lagu yang orang kata pun cuba membangkitkan semangat orang kulit gelap kan. Jadi mungkin orang-orang kulit putih ni macam rasa terancam dengan apa yang Tupac buat. So orang kata kita kena hapuskan Tupac supaya masalah ni selesai. Jadi itu adalah salah satu teori yang dipercayai oleh ramai orang. Satu lagi teori adalah tentang geng-geng syarikat rakaman yang Tupac join juga. Kiranya adalah salah faham di antara diorang ni kan, yang menyebabkan diorang ni telah mengambil tindakan untuk menghapuskan Tupac. Mungkin Tupac ni tak nak dengar cakap diorang, Tupac ni nebak kepala tahu dia sendiri. Jadi diorang kata dia ni tak boleh buat benda lain, jadi kita settlekan je lah, kita hapuskan dia je. Tapi kan ada satu lagi teori yang gila yang mana ada juga orang percaya, iaitu diorang percaya yang Tupac ni masih lagi hidup sampai sekarang dan dia telah menggunakan identiti dia yang baru. Yang teori yang ketiga ni macam agak gila juga. Okay guys, jadi Nina nak tahu di antara ketiga-tiga teori yang Nina kongsikan dekat korang, yang mana korang lagi percaya ataupun korang ada teori sendiri yang korang pernah dengar sebelum ni, korang boleh komen dekat bawah. Tapi tak mustahil jugalah teori yang kedua tu kan, sebabnya semasa hari kejadian yang dia kena tembak tu kan, ada saksi tau daripada geng-geng rakaman dia sendiri tau, tapi diorang still tak buka mulut tentang apa yang jadi. Tapi ada juga yang kata yang sebenarnya orang tu bukan nak tembak Tupac, tapi dia nak tembak orang lain, tapi Tupac yang kena macam tu. So terlalu banyak teori, jadi Nina nak tahu pendapat korang, korang komen dekat bawah. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.